Okey nah, kita sambung dengan modul 6, kita tempat lagi tajuk imbangan duga. Cikgu harap kamu dah buatlah noh, dah semak jawapan dan dengar penerangan untuk soalan-soalan kita akan bincang pada malam ni. Okey, yang soalan 1, catatan imbangan duga manakah yang benar? Yang benar. So jawapan sini nampaklah A. Jadi maksudnya macam ni senang je. Bila soalan imbangan duga dia tanya siapa debit, siapa kredit, ingat debit tu adalah aset ataupun belanja. Kredit tu adalah liability, equity ataupun hasil. Jadi kalau tengok jawapan A, betul lah kenderaan adalah aset, komisen yang diterima adalah hasil. Okay, soalan B, yang belian betul, yang ni belanja tapi gaji salah. Gaji adalah sepatutnya berada di sebelah debit. Jualan adalah hasil, jadi salah, dia sepatutnya sebelah kredit. Akaun belum terima pun salah, dia adalah aset, sepatutnya di sebelah debit. Okay, pulangan belian pun kalau ikutkan dia adalah kontra kepada belian. Sepatutnya dia berada di sebelah kredit. Elektrik ni pun adalah belanja, sepatutnya berada di sebelah debit. Okay, itu soalan yang aras rendah sebenarnya. Nah. Okay, nombor 2 pula. Baki manakah dicatatkan di sebelah debit imbangan duga? Jadi tengoklah jawapan dia C lah, pulangan jualan. A, kredit, yang ini adalah liability. Akaun belum bayar adalah kredit juga liability. D, diskaun diterima adalah hasil sebelah kredit. Di pulangan jualan ni lah, dia sebelah debit lah, kontra kepada jualan. Okay, soalan yang ketiga pun sama juga ditanya sepatutnya apa yang berada di untuk huruf P. P ni tengok angka sebelah debit. Q tengok angka sebelah kredit. Jadi pilihlah yang mana yang sesuai. Jawapan dia adalah D lah. Angkutan keluar adalah belanja. Jadi memang sebelah debit. Pulangan belian adalah kontra kepada belanja. Jadi dia berada di sebelah kredit. Okay, akaun belum bayar salah lah. Akaun belum bayar kredit. Kalau kita nak tengok satu-satu lah kan. Yang ni kredit. Ini salah lah. Ambilan debit. Okay, inventory awal. Betul lah debit tu. Cuma inventory akhir ni sepatutnya dia tidak berada dalam imbangan duga. Imbangan duga tidak ada inventory akhir. Okay, yang C jualan sepatutnya kredit. Diskaun diberi sepatutnya debit. Okay, itu jawapan nombor 3, D. Okay, soalan nombor 4, kedai bobo pun mirip soalan yang tadi juga. Tanya M dengan N. M yang debit, N yang kredit. Jadi jawapan dia adalah D, ambilan lah. Okay, ambilan kontra kepada equity pemilik, memang dia debit. Overdraft bank dia adalah liability, memang dia sebelah kredit. Okay, simpanan tetap, jawapan A, M tu betul. Yang salah adalah angkutan keluar, yang ni adalah belanja, dia sepatutnya berada di sebelah debit. Pinjaman bank, M memang salah, dia sepatutnya kredit. Okay, N ni okey lah, boleh terima sebab modal tu kredit. Okay, yang C salah lah, akaun belum bayar. Dia patutnya kredit, akaun terima sepatutnya berada di sebelah debit. Okay, itu soalan 4, jawapan dia D. Okay, soalan nombor 5, yang manakah menunjukkan imbangan duga yang betul. Okay, ni kita tengok jawapan dia adalah D lah. Pulangan masuk ni adalah pulangan jualan. Betul. Ambilan pun debit betul, modal betul, kredit. Okay, kalau tengok jawapan-jawapan lain lah. Ya, jawapan A salah. Ambilan pun salah, modal pun salah. Jawapan B, pulangan masuk salah, ambilan betul, modal betul. Jawapan C, pulangan masuk betul, ambilan salah, modal salah. Okay, yang betul tiga-tiga adalah D. Soalan nombor 4. Yang manakah senaraikan dengan tepat dalam imbang duga? Okay, sewa diterima. Yang ni sepatutnya kredit. Dia adalah hasil. Komisen diberi, dia adalah sepatutnya debit. Dia adalah belanja. Akaun belum bayar, sepatutnya kredit. Dia adalah liability. So, yang betul adalah D lah. Faedah simpanan tetap. Hasil memang berada di sebelah kredit. Okay, nombor 7 pula. Yang benar tentang imbangan duga ni teori. Soalan yang betul jawapan dia adalah B, 1 dan 4.
membetulkan kesilapan melalui jenahan yang itu bukan fungsi imbangan duga. Nombor 3, mempamerkan jumlah aset liability pun bukan fungsi imbangan duga. Yang ni adalah fungsi PKK, penyata kedudukan kewangan. Yang nombor 2 tu tentang apa? Tempat untuk membuat salah satu fungsi journal arm. Okey, yang nombor 7 tu 1 dan 4 yang betul. Okey, ini soalan komputer 2012. Bagaimanakah formula untuk mendapatkan Q? Q ni maksudnya, ni imbangan duga, maksudnya kamu kena tambahlah dua-dua ni. 52,000 kena tambah dengan 13,400. Jadi rumus dia tengok ni lah sel ni. D untuk modal 4. Jadi modal D4. Ya, D4. D4. Kita tengok yang D4 atas sekali tu. Yang depan tu lah. Kemudian yang kotak kedua D5. Jadi yang ada 5. Lepas tu yang lagi satu dia bagi kotak ni, kalau tengok jawapan ni 5 tak ada kan, tapi tengok kotak ni semua ada 6. 6 ni maksudnya yang ni lah, yang kotak bawah ni. D6. Okey, sum ni maksudnya jumlah. Okey, jadi jumlah maksudnya jumlah dia bagi ni 3 kolom lah, 3 kotak ni. Jadi kena ambil yang jawapan dia D lah, sum D4, nisbah ni maksudnya hingga. Nah, hingga. Kotak D4 hingga D6. Maksudnya ada 3 ni lah, 3 kotak tu. Itu maksudnya yang simbol nisbah kat tengah-tengah tu lah. Sum D4 sehingga D6. Yang ni tolak. Yang slash tu maksud dia bahagi. Yang bintang tu maksud dia darab. Operasi dia akan berguna tambah. So ambil sum titik-titik lah. Yang lain semua tu salah. Formula dia Excel. Okay, nombor 9 yang menggunakan imbangan duga A lah. Memudahkan penyediaan akaun penamat dan penyata kedudukan kewangan. Mengira untung rugi salah. Yang ni adalah akaun penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan untung rugi. Menunjukkan kedudukan kewangan yang ni adalah PKK. Yang jawapan B itu akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Mengukur prestasi perniagaan ni pun bukanlah. Yang ni pun akaun perdagangan dan untung rugi lah. Fungsi apa menunjukkan untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, soalan 10. Dia bagi 4 item, dia minta kamu pilih imbangan duga yang betul. Dia tengok betul-betul. Yang pertama, akaun terima ni aset dia sepatutnya debit. Gaji, belanja sepatutnya debit. Komisen diterima adalah hasil, sepatutnya kredit. Pinjaman adalah liability, sepatutnya di sebelah kredit. Jadi pilihlah yang mana akaun terima gaji duduk sebelah debit, komisen dengan pinjaman duduk sebelah kredit. Jawapan dia adalah B. Okey, itu soalan 10. Okay, welcome. Okey, soalan yang berikutnya, soalan 11. Lagi sekali soalan teori. Maksud imbangan duga ni macam kita kata fungsi lah sebenarnya. Okey, yang betul adalah senarai baki dan debit dan kredit yang diambil daripada ledger. Jawapan A, akaun yang disediakan untuk mencari baki akhir pada satu tarikh tertentu tu sebenarnya ledger biasalah, semua ledger lah. Akaun disediakan mengenai untung rugi, itu akaun untung rugi. Yang jawapan C itu PKK. Okay, soalan nombor 12. Y. Y berada di sebelah debit. Jadi macam biasalah cari aset ataupun belanja ataupun kontra yang berada di sebelah debit. Pulangan belian, kredit overdraft bank, kredit sewa diterima, kredit. Jawapan dia adalah ambilan. Okay, soalan 13 lagi sekali, soalan fungsi imbangan duga. Jawapan dia adalah C, menyemak ketepatan catatan bergu. Dia nampak dah soalan dia lebih kurang sama, berulang-ulang. So teori kena faham, kena ingat. Okay, kemudian dia bagi ni pula. Petikan mengeluga, dia bagi item yang nama tak penuh. Pulangan berada sebelah debit. So yang kamu faham, pulangan yang berada sebelah debit adalah pulangan jualan lah kan. Pulangan jualan. Sebab jualan kredit, yang debit tu adalah pulangan dia punya kontra. Kemudian diskaun pula, tengok diskaun yang sebelah kredit ni diskaun yang bersifat hasil. Kalau diskaun yang bersifat hasil adalah diskaun diterima. Okay, tapi perkataan pulangan dia guna istilah pulangan masuk, pulangan keluar. Jadi kamu kena ingat baliklah pulangan jualan adalah pulangan masuk. So jawapan dia adalah C. Okay, berikutnya soalan nombor 15, imbangan duga. Yang manakah telah
tersalah. Okey, debit tengok betul-betul satu-satu lah. Debit, belian betul, belanja debit, modal salah, modal ikuti modal jawapan dia. Okey, yang kredit ni pulangan keluar betul, pulangan belian, jualan memang kredit. Okey, yang tu soalan 15. Okey, kemudian soalan petikan kad inventory. So dia tanya berapakah baki pada hujung kad tu. So kita dah belajar buat folio kad inventory. So kita ada baki 80. So kamu kena darab dengan 20 kan, dapat angka sini. Lepas tu kita masuk beli lagi 80 tambah 20 ada 100 kat sini. 100 kali dengan 20. Okay, lepas tu kita keluar 100 kena tolak dengan 10. Tinggal sini 90. Harga unit 20. So 90 kali 20. 9 kedua 18. So dapat 1,800. Okey, itu pengiraan kad inventory. Soalan 17. Apakah Y dalam imbangan duga? Okeylah, apakah Y dalam imbangan duga? Tengok dia punya butiran. Di sebelah kredit ada butiran belian. Di sebelah debit ada butiran pulangan belian. Jadi, bila terlibat belian dengan pulangan belian dalam akaun sama ni, tak lain tak bukan dia adalah akaun belum bayar lah. Jadi, kemudian tengok butiran lah. Yang ni salah, yang ni salah. Tinggal 2, C dengan D. Kemudian yang nombor ni dia bagi 5580 tu just baki lah. Jadi 6,000 kamu tolak dengan 420 dapatlah baki balik di sebelah kredit lah. So, jawapan dia adalah D. Macam inilah baki HB 5580. Lepas tu kita imbang buat baki BB. Yang baca yang BB ni. BB ni berada di sebelah kredit lah. Itu maksud soalan nombor 17. Okay, 2 soalan last modul 6. Okay, nampak tak soalan yang macam ni sangat banyak lah. Kalau dia keluar, dia tanya apakah X, apakah Y. Dia kena tengok angka duduk belah mana. Yang ni X sebelah kredit. So, bila kredit, less lah. Cari item less lah. Jawapannya A lah. Overdraft bank adalah liability. Discount delivery, salah dia belanja. Angkutan keluar pun belanja. Pulangan jualan ni kontra kepada sale. So, dia berada di sebelah debit. Okey, jawapannya A. Kemudian soalan nombor 19. Yang ni minta kamu kira inventory akhir. Berapakah nilai inventory akhir? Okey. Baki awal, lepas tu dia bagi masuk dengan keluar. So, dari segi nak kira baki unit, so baki awal tambah 5, 150, baki masuk 150, tolak keluar. Kan kamu akan dapatlah dia punya unit. Okey, untuk jarum pun samalah. Baki awal 30, tambah yang masuk, tolak yang keluar, kamu akan dapat angka unit kat sini. Dan kamu akan dapat baki dalam unit. Kemudian kamu kena pilihlah harga yang kos dengan pasaran yang terendah. Jadi untuk benang, kita ambil RM10. Kemudian untuk jarum, kita ambil RM5. Kita abaikan yang tinggi. So unit yang kamu dapat ni, kamu akan darablah dengan harga yang kamu pilih. Jadi jawapannya kamu patut dapat B lah. Nah, kamu kira lah dapat berapa unit kat sini. Kamu kali 10 untuk benang. Berapa unit kat jarum ni, kamu kali dengan RM5 lah. Kita pilih yang terendah antara kos dan pasaran. Okey, yang tu soalan modul 6. Okey, boleh lah. Kita tengok pula modul 7. Okey, ini soalan yang agak susah sikit lah nombor 1 ni. 2008. Susah kalau tak faham apa yang kamu nak kena asingkan. Okey, dia tanya ni, dia bagi akaun perdagangan kan. Dia bagi akaun perdagangan. Dia tanya untung kasar jika akaun itu disediakan dengan tepat. Maksudnya angka tu salah. Jadi yang pertama sekali kamu tengok akaun perdagangan. Apa yang tak patut ada dalam akaun perdagangan ni? Jadi sini yang benda asing adalah beli perabot ni kamu potong. Lepas tu jualan perabot pun kamu potong.
Yang itu sebenarnya tak masuk kat perdagangan, dia akan masuk dalam akaun untung rugi sebagai apa? Sebagai untung pelepasan, perabot, dia tak masuk kat sini. Itu yang pertama lah yang salah, yang mula-mula tu hak tu kena buang. Lepas tu kena tengok apa yang salah kat sini. Okay, mula-mula sekali kamu kena kira dulu jualan bersih lah. So jualan tolak dengan pulangan masuk ni. Yang ni kamu nak kira jualan bersih kan, 20,100 tolak dengan 118 ni kamu nak kira jualan bersih. Ni kamu akan dapat 19982. Okay, yang tu jualan bersih. Yang ini jualan. Okay, ingat balik formula dah. Jualan tolak KJ kan. Jualan nak tolak dengan kos jualan. So tengok balik formula kos jualan. Inventory 1706 ni inventory awal. Inventory 36 ni 07 ni adalah inventory akhir. So tengok balik formula KJ. Inventory awal positif lah, nak tambah dengan belian. So ambil 4050 tambah 17,200. Pulangan keluar ni kena tolak kan, pulangan belian kena tolak. Kemudian kita dapatlah barang untuk dijual, kemudian kamu tolak dengan inventory akhir. Ingat balik formula KJ. Inventory awal tambah belian. Belian tu tolak pulangan belian. Dapat kos barang untuk dijual, kena tolak dengan inventory akhir. So kamu tekan kalkulator, kira lah. Nampak nombor tu, kamu dapat berapa. Ni kamu betul dapat KJ dah 15825. Lepas tu kamu tolak lah. Jualan bersih, tolak dengan KJ yang sepatutnya. Kamu akan dapat 4157. Jawapan dia D. Jadi sini kena faham lah benda yang tak patut ada, beli perabot dengan jual perabot. Betul, yang lain semua kamu susun balik macam format yang kamu duk belajar. Jualan, tolak pulangan jualan, tu dapat 19982. Kemudian yang KJ, inventory awal, tambah belian, tolak pulangan keluar, tolak dengan inventory akhir. Dapatlah kos jualan, betul tolak balik lah. J tolak KJ, dapat untung kasar yang betul. Okay, itu soalan 1, modul 7. Okay, soalan 2, yang manakah dicatat dalam penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okay, yang ada dua-dua hanyalah inventory akhir kan. Bila kamu ingat balik, kamu duduk karang format kosong tu. Kan, inventory akhir ada kat akaun perdagangan dan juga di dalam aset semasa PKK. Okay, soalan nombor 3. Kedai komputer. Okay, kedai tu nama dia kedai komputer AZN. Membaiki komputer. Servis dia membaiki komputer. Apakah yang ada dalam akaun untung rugi bagi sebuah kedai yang menjalankan operasi membaiki komputer? Jadi jawapannya A lah. Upah membaiki, insurans dan alat tulis. Okay, kenapa jawapan B salah? B ada butiran alatan pejabat, yang tu butiran dalam penyata kedudukan kewangan. Jawapan C pasal apa salah? Ada butiran bank. Bank tu butiran PKK. Jawapan D salah sebab ada butiran tunai. Nah, yang ni butiran-butiran dalam PKK. So, menjadikan benda tu salah. Okay, soalan nombor 4. Berapakah untung bersih? Okey, ingat balik formula. Kita ada J tolak KJ dapat UK tambah H tolak B dapat UB. Dia tanya untung bersih. Kita tengok apa yang kita ada. Untung kasar, sewa dibayar ni belanja. Kadar bayaran belanja. Komision diterima adalah hasil. Okay, dia bagi untung kasar, tiba-tiba ada maklumat inventory akhir. Maklumat inventory akhir tu sebagai butiran yang mengacau kamu. Sebab inventory akhir ni kita tengok dia dah berada dalam KJ. Kan, inventory akhir ni dia berada dalam KJ. Tapi soalan dah bagi dah untung kasar. Kan, dia dah bagi dah 6,000 kat sini. Bermaksud untung inventory akhir ni sebenarnya kamu tak perlu pakai pun lah maklumat tu. Dia kacau saja. So kamu just ambil balik lah. Untung kasar positif. Tambah hasil 300. Tolak belanja. So awaknya kira 6,000 tolak 1,000 tolak 600 tambah 300. So dapat untung bersih 4,700. Okey, itu soalan nombor 4.
Okay, soalan nombor 5, dia bagi petikan PKK, dia tanya modal kerja. Apa formula modal kerja? Aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi, jumlahkanlah tiga-tiga ni. Jumlahkan aset semasa, jumlahkan liability semasa, lepas tu kamu pun tolak ataupun bolehlah kan tambah 2 3 tu, tolak yang tu, tolak ABB pun samalah dapat jawapan juga. So jawapan dia adalah D lah, 1560. Dan aset semasa tolak dengan liability semasa. Okey, butir manakah dicatatkan dalam PKK bentuk penyata? Okey, penyata kewangan PKK kamu tahu kan dia ada dua cara nak sediakan, sama ada format T ataupun kita buat PKK yang ada 3 kolom tu, format penyata. Inilah maksudnya format penyata yang 3 kolom tu lah. Jadi yang ada khas dalam item dalam format lajur adalah modal kerja. Event terakhir ni memang ada. Event terakhir dalam PKK format T pun ada, format lajur pun ada. Untuk kasar memang tak ada kena-mengena. Yang tu adalah akaun perdagangan. Susut nilai perabot ni belanja. Dia bukannya susut nilai terkumpul. Dia sebut susut nilai perabot. Yang ni adalah akaun untung rugi. So jawapan dia adalah A lah, 1 dan 2. Okay, apakah kesan ke atas akaun untung rugi sekiranya belanja melebihi hasil? Okay, ini dia dah bagi akaun untung rugi. Jadi bila belanja lebih besar daripada hasil bermaksud perniagaan mendapat rugi bersih. Okay, ini soalan aras rendah. Okay, soalan 8 lah. Macam yang soalan tadi juga. Dia tanya untung bersih. So, rumus tu lah. Rumus kita start dengan untung kasar. Tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih. So, ini mudah lah. Komisen diterima, hasil. So, positif. Gaji adalah belanja. So, negatif. Kadar bayaran, belanja. Negatif. Angkutan keluar pun belanja negatif. So, untung kasar ni, sebab dia untung positif lah. So, 5,000 tambah 400. Tolak 1,000, tolak 600, tolak 500. Dapatlah jawapan. Untung bersih 3,300. Okey, soalan 9. Berapakah jumlah belian bersih? Ingat balik format penyata akaun penyata perdagangan, akaun perdagangan. Belian bersih, apa dia formula dia? Belian tolak dengan pulangan belian. Yang tu saja belian bersih. Yang belian tolak pulangan belian. Jadi belian tengoklah belian apa? Belian barang niaga. Yang ni dia sebut belian alatan pejabat. Ni tak maulah. 2,000 tak mau. Ada yang buat pergi tambah kan. Kalau pergi tambah 3,000 dengan 2,000 salah lah. Di sini bermaksud belian barang niaga sahaja. So 3,000. Bulan ni kena pilih lah yang mana pulangan belian. Pulangan masuk ke pulangan keluar lah. Harap-harap jangan duk keliru lah sampai hari ni. Pulangan belian ingat balik cikgu dah ajar dulu. Ingat pergerakan barang. Beli barang masuk. Bila kita pulang barang tu keluar. So pulangan keluar adalah pulangan belian. Jadi ambil 3,000 tolak dengan 450. Dapatlah jawapan dia. 2,550. Soalan senang ni sebenarnya. Alright. Kemudian soalan ni pula akaun perdagangan. Dia tanya apakah X dan Y. Okay, inventory awal belian kos barang untuk dijual. So kena faham yang ni adalah bahagian KJ lah. Yang ni sebutan bahagian KJ. Kemudian tengok belian, awak duk hafal formula, cikgu duk buat formula kosong dulu kan. Format kosong dulu. Belian tolak pulangan belian. Pulangan belian tolak. Lepas tu tambah apa? Tambah Audi. Yang kita buat yang cikgu suruh kamu selang 5 baris tu, itu untuk ruangan Audi. Audi semua kena tambah. Jadi bila dia sebut sini operasi tambah bermaksud bila bawah belian operasi tambah, maksudnya awak kena cari benda yang Audi tu lah. So jawapan dia adalah C lah. Huruf D dengan huruf A tu. Duty import tu D, aku dah masuk yang huruf A. Okay, jawapan lain semua salah lah. Okay, nombor 11. Event terakhir dia bagi 2 nilai. Kita ambil yang terendah. Yang tinggi tak mau. Dia tanya berapakah yang akan kita catat dalam penyata pendapatan dan juga PKK. So,
Jawapan dia B lah. Kita pilih nombor ni dan dia mesti sama dalam akaun perdagangan dan juga dalam penyata kedudukan kewangan bersama. Ini pun soalan aras rendah juga. Okay, yang manakah catatan yang betul dalam akaun perdagangan? Mudah saja. Belian, belanja debit. Jualan, kredit. Jawapannya A lah. Okay, nombor apa? Tengoklah. Ini nombor belian, yang ini nombor jualan. Okay? Senang saja soalan ni. Soalan 13. Yang manakah digunakan untuk mengira KJ? Ingatlah balik formula KJ. Apa-apa yang ada dalam KJ, dia suruh awak pilih sajalah. Jadi jawapan dia adalah D. 3 dan 4. Inilah 3 dengan 4. Belian ada, inventory awal ada, angkutan masuk ada, Audi. Inventory akhir ada, pelanggan keluar, pelanggan belian, duty import ada. Kita tengok jawapan 1. Yang salah yang mana? Yang salah adalah jualan. Okay, jualan tu bukan bahagian kos jualan. Jualan di atas kos jualan. Okay, jawapan yang nombor 2 yang salah adalah angkutan keluar. Yang ni adalah belanja. Dia bukan duduk di KJ. Yang duduk di KJ adalah angkutan masuk. Okay, so jawapan dia 3 dan 4 iaitu huruf D. Nombor 14, menambahkan kos belian. Dia punya tanya ni, menambahkan kos belian. Jadi apa yang menambahkan kos belian? Audi lah. So, awak cari item Audi. Yang mana item Audi? C, 2 dan 4. 2 dan 4. Pulangan belian ni mengurangkan kos belian kan. Belian tolak pulangan belian, salah lah. Diskaun diterima ni butiran hasil. Tak ada kena-mengena dengan kos belian. Okay, jawapan dia 2 dan 4. Itu huruf C. Soalan nombor 15. Apakah X? Tengok ni penyerta kedudukan kewangan. Ni dia bagi aset semasa tolak dengan liability semasa. Yang ni adalah jumlah kedua-dua ni. So yang ni adalah modal kerja lah. Aset apa tolak modal kerja. Senang sajalah. Tengok formula je. Okay, yang ni pun sama juga kan. Soalan yang sama, ubah bentuk soalan penyata saja. Z, tengok betul Z ni duduk kat mana? Z, kat sini. 5,500. So, awak pun try tekan calculator. 5,000 tambah 2,000 tambah 7,000. Awak try jumlahkan. Bila kamu tolak dengan 1,500, memang dapat kan 5,500. So, yang ni adalah modal kerja. Okay, sekali lagi soalan mengira untung bersih. UK tambah H tolak B dapat UB. Aku tulis lagi sekali sampai kamu dengar dan kamu ingat. Okay, yang ni pun ada macam tadi lah, macam soalan yang tadi tu. Benda yang kacau, inventory akhir. Nampak soalan sama lah kan? Serupa dengan tadi. Positif, sewa dibayar, belanja, negatif, kadar bayaran, negatif, komisen diterima, hasil positif. Soalan macam tadi kan, yang macam yang awal tadi. Nak buat selalu soalan SPM yang sebenar, nampak pattern, insyaAllah boleh jawab dengan cemerlang. Sebab tu cikgu minta sangat kamu jawab dan kita bincang, kamu join lah dengar-dengar cara kita nak dapatkan jawapan. Okay, nombor 18 pula. Yang ni soalan ni kamu tak bisa tengok ni lembaran kerja kan. Tapi kalau nak kata 2009 soalan ni. Lembaran kerja ni sebenarnya adalah satu kertas yang kita buat secara draft untuk daripada Imam Luga sampailah penyata kedudukan kewangan yang bukan buat format betul-betul ni. Kita just bawa angka-angka. Siapa debit, bawa ke debit. Siapa kredit, bawa ke sebelah kredit. Jadi bila dia bagi macam ni pun sebenarnya awak boleh jawab juga. Okay, just tengok item tu dan apa yang dia tanya. Soalan dia basically tanya berapakah untung bersih. Jadi awak tengoklah yang pertama sekali dia bagi dalam, ya, yang ni semua awak ignore lah. 3 ni awak ignore. Yang ni pun awak ignore. Awak cuba tengok laju dulu lah akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian maklumat tambahan dia bagi nilai inventory. Dia macam biasalah kita ambil yang rendah, yang tinggi kita buang. So bila dia kira, nak kamu kira untung bersih, kamu buat baliklah nyata perdagangan dan untung rugi sampailah untuk akaun untung rugi. So jualan, ingat formula J. J 37,400.
Itu kamu nak tolak dengan KJ kan? Nak tolak dengan KJ. So, butiran KJ apa dia? Inventory awal 7200. Kan? Itu kita tambah belian 15,150. Okay, dia ada Audi kan? Kita masuk Audi. Tambah dengan Audi 300. So, kita tolak dengan inventory akhir. Tolak 10,600. Okay, kamu dapat KJ dulu kan? Dapat KJ. Berapa nilai KJ tu? Kamu kira dulu. Itu kira lah J tolak KJ. Kamu akan dapat untung kasar dulu kan? Untung kasar. Dapat satu nombor kat sini. Untung kasar. Lepas tu kita akan tengok pula kita ni dah guna, belian dah guna, inventory awal dah guna, kita masuk dah guna. So, yang tinggal insurans. Yang ni insurans ni adalah insurans belanja. So, tolaklah insurans 250. Ni tolak B ni. Kemudian tolak gaji 1,400. Dapatlah jawapan. So, kamu kira lah sendiri lah. Cikgu tak ada kalkulator bersama cikgu sekarang ni. So, J tolak KJ. Dapatkan nombor KJ dulu. Berapa ribu kat sini. Tu kamu akan dapat untuk kasar. Tolak 2 belanja. Kamu patut dapat jawapan dia 23,700. Okay, tu cara nak buat soalan ni lah. Kamu just kira balik seperti mana kamu buat penyata perdagangan dan untung rugi, untuk mengira, untung bersih. Walaupun dia bagi lembaran kerja, kamu kata tak pernah tengok cikgu lembaran kerja ni. Ignore kan benda tu, just bina balik. Bina balik benda tu. Alright, ni pula. Belian bersih. Inventory awal, belian, pulangan belian. Lepas tu ada maklumat tambahan. Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Kalau ikutkan, kena buat pelarasan lah. Jadi bila ambilan barang niaga, maksudnya akan dapat pelarasan adalah belian kan. Macam kita nak buat soalan macam keuangan tu. So mula-mula sekali, kita akan ambil dulu lah 16,340. Itu angka belian. Itu kita buat dulu pelarasan. Bila kita buat ambil barang niaga, apa berlaku kat belian, belian kita akan tolak. So kamu kena tolak 300. Kan, dapat belian yang setelah kamu buat pelarasan. Tu bila ada pulangan belian, ni nak kena tolak pula. Tolak dengan 480 pula kan. So dapatlah jawapan dia A lah. Okay, itu soalan nombor 19 lah. Belian bersih yang ada pelarasan. Okay, soalan nombor 20. Yang ni pun senang saja ni. Jumlah aset bukan semasa. Okay, itu carilah aset bukan semasa. Maklumat yang mengacau adalah akaun belum terima potong buang. So, yang ni tambah. Kenderaan tambah. Susut nilai terkumpul. Faham-faham kan nak kena tolak. So, tekan kalkulator macam tu je lah. Tambah 2 yang atas. Potong ABT. Tolak dengan SNT Altam Jabat. Dapat jawapan dia A. Okay, senang sahaja. Soalan nombor 21. Dia sekali soalan Excel 2010. So, kamu nak kira modal kerja kat sini. Faham formula kan? Aset semasa tolak liability semasa. Itu formula modal kerja. Tapi nak kaitkan dengan Excel ni, okay, dia bagi dalam bentuk sum. Sum, kemudian ada kurungan. G4 tolak F11, F9 tolak F11, F9 tambah F11, G4 dengan F11. Okay. Dalam kurungan tu yang ada huruf sel G4, F9 dengan F11. Tengok kat mana G4. G4 yang ni, nilai bangunan. So, mana ada kena-mengena kan? Nilai bangunan tak ada kena-mengena dalam kamu nak mengira modal kerja. So, G4, yang mana ada G4, memang salah lah G4 tu tak ada kena-mengena dengan aset semasa tolak dengan liability semasa tak ada kena-mengena. Jadi, awak tengok balik lah. F9, jumlah aset semasa, nak kena tolak dengan jumlah liability semasa. So, yang mana F9 tolak dengan F11, jawapan dia adalah B. Yang ni salah sebab apa? Sebab operasi tambah tu salah. Okay, itu soalan nombor 21. Soalan nombor 22. Berapakah kos jualan KJ? Ingat balik format KJ. Inventory awal positif. Inventory akhir kamu akan tolak di bawah sekali kan. Tulislah operasi dia tolak. Belian kali kurang operasi kamu akan tambah. Pulangan belian kamu akan tolak.
Angkutan masa Audi kamu akan tambah. Ingat balik yang tu saja. Dan tak payahlah duk draw balik elok-elok dalam kertas soalan tu, just ingat operasi dia saja. Yang nak tolak inventory akhir dengan pulangan belah. Yang lain semua kita akan tambah. So tekan kalkulator, dapat jawapan adalah B. Okey, lagi sekali soalan yang mirip tadi. Penambahan kos belian 1 dan 3. Angkutan masuk dan juga duty atas belian. Angkutan keluar tidak kena mengena, yang ni butiran belanja. Okey, nombor 4 salah. Sebab apa salah? Ini dia hanya tulis insurans sahaja. Yang ni tempat belanja. Kalau dia tulis insurans atas belian baru betul. Yang ni dia hanya tulis insurans, maka kita anggap insurans tu insurans yang duduk di bahagian akaun untung rugi, bukan yang dalam KJ. Nah, so yang tu jawapannya 1 dan 3. Okey, catatan penutupan akaun belian yang betul. Alright, yang ni kamu jarang-jarang buat bersama saya pun tak sentuh sangat tentang catatan penutupan ni. Okey, catatan penutupan ni maksudnya kita akan bawa angka baki akaun tu ke sama ada akaun perdagangan ataupun akaun untung rugi. Okey, belian ni duduk di mana? Dia bahagian akaun perdagangan. So awak carilah yang mana ada butiran akaun perdagangan. C lah. Ni. Jawapan A sebab apa salah? Jawapan A dia cuma sekadar mengimbang. Yang ni dia panggil imbang ledger. Salah lah soalan tanya yang tutup akaun. Jawapan B salah sebab apa? Sebab akaun untung rugi. Tempat yang salah belian akaun perdagangan. Jawapan D salah sebab dia tulis ni butiran akaun penamat. Ni butiran yang tak betul. Yang betul adalah jawapan C. Belian dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. So katakan keluar soalan lain yang mirip macam ni. Dia tulis sini akaun, contohnya akaun sewa. Kalau akaun sewa, maksudnya awak kena cari butiran yang ditulis akaun untung rugi. Macam kamu buat ledger kecil tu kan. Tulis akaun untung rugi. Yang tu baru tutup akaun belanja. Kalau dia bagi akaun jualan pun duduk di dalam akaun perdagangan kan. So kalau dia bagi tajuk akaun jualan, kamu cari butiran akaun perdagangan jugalah. Sebab dia tutup dia ke dalam akaun perdagangan. Okey, soalan nombor 25, modal kerja. Macam tadi, formula ingat, aset semasa, tolak liability semasa. Di butiran yang mana yang tak ada kena mengena, poncong buang. Kenderaan, tak ada kena mengena. Okey, ingat, awak kira modal kerja, di sini dia bagi dua inventory. Yang ni inventory awal, yang ni inventory akhir. Tengok tahun, tengok tarikh kan. 2015 tu inventory awal, 2016 tu inventory akhir. Awak ingat balik, kita buat mengira modal kerja dalam PKK. Betul? Dalam PKK. Dalam PKK, inventory apa yang ada? Yang ada adalah inventory akhir. Ia bermaksud, inventory awal ni pun kamu potong. Tak ada kena mengena. Okay, cara lagi apa lagi yang tak ada kena mengena? Modal. Kita cuma nak AS dan LS. Dan AS pun kalau dia bagi inventory, kita cuma nak inventory akhir sahaja. Jadi yang mana aset, positif. Okay, inventory akhir positif. Akaun menerima aset positif. Akaun belum bayar, liability, kamu akan tolak. Bank sini ditulis butiran bank, maksudnya aset lah. Jadi kamu akan tambah. Kalau kita ditulis overdraft bank, baru kamu letak sebagai negatif, sebagai liability. So tekanlah kalkulator, tambah 3 benda tu, tolak yang ABB, dapat jawapan dia C. Okay, itu soalan nombor 25. Okay, yang ni pun senang saja. Akaun rugi, belanja lebih besar daripada hasil, kita akan dapat rugi bersih. Senang kan? Okay, nombor 26. 27. Yang ni pun soalan menilai inventory akhir. Jadi, yang pertama sekali nak dapatkan angka lah. Untuk kemeja, kita akan ambil yang mana? Kita ambil 4, 3, 2, 0. Ini buang, tak mau, tinggi. Untuk seluar panjang, kita ambil 5, 1, 5, 0. Ini tak mau. Jadi, kemudian kamu jumlahlah. Dua-dua ni kamu akan dapat berapa ringgit? Ni kamu akan jumlahkan. Kamu akan dapat 9470. Tapi, pilih jawapan lah. So, tengok nombor yang salah. Ni buanglah. Jawapan C dengan D memang tak mau. So, sekarang ni nombor yang sama ada jawapan A dengan jawapan B.
Jadi kamu nak kena tengoklah kat mana yang sebenarnya akaun inventory akhir ni dalam akaun perdagangan ni duduk belah mana. Okey, jawapannya adalah A. Siapa A? Kena cikgu terang sikit. Inventory. Sekarang ni kita nak merekodkan angka inventory akhir. Ingat balik inventory akhir ni dia adalah aset. So kita masukkan aset di sebelah debit lah, 9470 dia aset. So aset terekodkan di sebelah debit dan kita akan bergukan ke akaun perdagangan di sebelah kredit. Kalau ikut betul-betul dia duduk di sebelah kredit bila kita buat akaun perdagangan. Sebab apa? Selama ni kamu dah hafal tolak inventory akhir kan? Dia duduk sebelah debit tapi operasi dia tolak. Sebenarnya dia duduk di sebelah kredit. Secara hakikat dia berada di sebelah kredit. Kita letak sebelah debit sebab kita nak buat format akaun perdagangan, nak tunjukkan kejualan tu secara sistematik, maka sebab tu kita tolak. Kita letak dia tolak. Tapi kalau kita buat format T, sebenarnya dia berada di sebelah kredit. Tapi nak senang faham, inilah dia sebenarnya adalah bergu kepada akaun aset. Inventory ni aset, kita letak sebelah debit dan kita hanya bergukan lah. Kita akan bergukan ke sebelah kredit akaun perdagangan. So jawapannya adalah A. Okay, nombor 28. Lagi sekali soalan model kerja. So tengok soalan model kerja pun banyak sangat keluar. Favorite. Okay, macam biasalah detect kalau ada benda yang tak berkenaan. Dalam senario ni kebetulan semuanya memang benda-benda yang berkenaan. Inventory akhir ni aset positif. Akaun berbayar liability semasa negatif. Bank aset semasa positif. Faedah pinjaman belum bayar liability semasa negatif. Sewa belum terima adalah aset semasa positif. Tekan kereta dapatkan jawapan huruf B. Okay, nombor 29. Kesan urus niaga terhadap penyata kedudukan kewangan. Inventory berkurang 5,000. Akaun belum terima bertambah 5,500. Modal bertambah 500. Okay, urus niaga mana yang sebenarnya memberi kesan tu? Modal bertambah ni maksudnya dia dapat untung lah. Kan untung jualan barang tu. So jawapannya C lah. Jualan barang niaga berkos 5,000 secara kredit. Yang ni yang ABT ni. Ini yang ABT. So ABT harga dia 5,500. Yang ni lah ayat tu. Okay, barang tu kos 5,000. Ini ayat yang pertama ni. So 5,500 tolak 5,000 dapat untung 500. Okay, jawapan dia adalah C. Okay, soalan nombor 30. Dia telah abang set dah rugi. Tapi still formula dia samalah. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Cuma nanti jawapan kamu akan dapat dia ada negatif kat bawah tu. Okay, mana yang benda yang pengacau, yang tak berkenaan? Ambilan lah, tak berkenaan lah. Untung kasar positif sebab untung. Gaji belanja tolak. Sewa, kalau dia tak sebut sewa apa, automatik faham sebagai sewa belanja lah. So, sewa belanja, tolak, komisen diterima, hasil, kita tambah. So, dapat jawapan dia akan ada negatif. So, just tick lah 500 lah, angka dia 500. Okay, soalan yang terakhir, modul 7. Format akaun perdagangan T mempunyai beberapa ciri. Pilih yang betul. 1 dan 4. Akaun perdagangan format T. Okay, kalau format T ni, awak faham macam ni lah. Jualan, tolak pulangan jualan, duk ada sebelah kredit. Yang ni semua butiran-butiran KJ. Okay, nombor 2 salah. Sebab belian berada di sebelah debit. Okay, untung kasar, dia kata dia rekodkan ni bahagian kredit. Untung kasar duduk belah ni. Sebab jualan besar berlaku jualan, so angka imbang untung kasar berada di sebelah debit. So ini pun salah. Kalau kata duduk sini adalah rugi kasar. Kalau sebelah kredit ni sebenarnya adalah rugi kasar, bukannya untung kasar. So jawapan dia adalah D.